Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani bersama saya Zulfitri Yusof. Malam ni kita bercerita mengenai inovasi, teknologi dan dunia ICT. Dan kita kaitkan juga dengan keusahawanan kerana tahun ini buat kali ketiganya Anugerah ICT NEF Awani 2013 akan berlangsung pada hujung tahun ini pada 13 Disember. Dan kita nak bercerita bagaimanakah calon-calonnya sudah disenarai pendekkan. Dan kita akan perhalusi satu persatu bersama dengan dua orang tamu saya pada hari ini. Saya bersama dengan saudara Ashran Datuk Ghazi merupakan Presiden NEF dan juga saya juga bersama dengan Puan Zainariah Johari merupakan Ketua Jawatankuasa Penilaian bagi kategori kreatif dan senarainya sudah pun dikeluarkan hari ini top 5-nya selepas tarikh untuk menghantar pencalonan sudah dikeluarkan dan dalam tempoh sebulan lebih kurang macam tu kan. Dan akhirnya nanti apabila kita bercerita bahawa ini bukanlah satu perkara baru yang kita bincangkan di Agenda Awani khususnya Anugerah ICT NEF buat kali ketiga penganjurannya pada kali ini. Sudah pasti ramai yang bertanya bahawa matlamat NEF dan juga Astro Awani untuk membawakan atau mengetengahkan usahawan Bumiputera khususnya dalam bidang ICT itu sudah menampakkan ada platformnya. Dan apabila muncul tahun ketiganya sudah pasti kita akan bercerita apakah perbezaannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu satu perkataan soalan yang klise. Tapi akhirnya kalau saya nak tambah sikit, bagaimana sebenarnya dengan pencalonan-pencalonan ini, batch-batch baru yang masuk untuk turut serta bertanding dan sebagainya, memberikan refleksi kepada keusahawanan Bumiputera khususnya dalam bidang ICT di negara kita ini. Ashran mungkin boleh menjawabnya. Saya rasa ia amat encouraging ya, kerana dari segi submission yang kita terima, dari segi jumlah pencalonan yang kita terima, memang kalau kita nampak secara amnya bilangannya nampak sama. Ya, dari tahun ke tahun dalam lingkungan 70 ke 80 submission pencalonan ya. Tapi apa yang sentiasa menarik perhatian dan saya rasa Zai juga boleh kongsi nanti adalah dari segi kualiti pencalonan yang kita dapat dari tahun ke tahun. Dan apabila kita akan berbincang dengan rakan-rakan dalam komuniti juga, mereka melihat dari segi proses yang kita telah tunjulkan dalam anugerah ini begitu rigorous sekali, di mana mereka kadang-kadang self disqualify mereka dan mereka tak submitkan pencalonan. Tak nak hantar macam tu. Tak nak hantar. So kadang-kadang kita kena encourage usahawan-usahawan lain juga untuk tingkatkan daya confidence mereka untuk bertanding dalam anugerah ini. Dan kalau kita bercerita mengenai perkara itu, bahawa kalau dilihat kepada matlamat utama Anugerah ICT NEF ini bukan sahaja untuk pertandingan itu, bukan sahaja untuk daya saing itu. Bagus sudah ada daya saing di situ. Tapi akhirnya nanti kalau saya sebagai masyarakat di luar sana yang masyarakat biasa ni mau lihat berapa ramai kita punya produk-produk tempatan dalam ICT ni ada dan bagaimana kita dapat lihat menerusi Anugerah NEF Awani. Jadi mengimbangi antara matlamat asal itu supaya memberikan peluang kepada mereka, memberi pendedahan dan sebagainya kepada masyarakat dan juga daya saing yang dah dicipta itu sendiri. Bagaimana Ashran? Memang satu situasi yang agak rumit to some extent kerana ia dari segi objektifnya ia lain daripada anugerah-anugerah lain. Anugerah lain lebih tertumpu kepada sesiapa yang paling hebat dan sebagainya. Memang kita nak tunjulkan juga siapa yang mungkin terbaik dalam kategori tertentu. Tapi seperti yang tadi cakapkan, matlamat kita lebih besar. Kita ingatkan balik apa matlamat itu. Kan? Matlamat kita hendak menonjolkan usahawan-usahawan yang mempunyai produk yang boleh diguna pakai oleh orang ramai. Kerana masalah utama yang kita lihat dahulu, mereka tertanya-tanya adakah produk ICT yang dihasilkan oleh usahawan Bumiputera terutamanya. Dan kita telah mengolahkan anugerah ini di mana kita dapat menonjolkan mereka dan sebab tu dari segi susunan dan cara anugerah ini dirancang, ia memberi peluang untuk exposure kepada syarikat-syarikat yang terlibat dalam anugerah. Okey, Saudara Zai, mungkin kalau kita bercerita mengenai kualiti dan juga sebagai seorang panel penilai, bagaimana melihat bahawa dengan pencalonan dan juga penyertaan pada tahun ini itu, kerana sudah pasti ada kriteria tertentu dicari satu perkara dan akhirnya nanti bagaimana kita menilai mereka ini bahawa
realiti dunia ICT di luar itu cukup besar sekali skopnya, dan bagaimana ianya selari dengan apa realiti yang berlaku di luar sana dalam industri ICT dunia, bukan saja Malaysia, bukan saja dalam usahawan bumi putra, tapi dunia itu bagaimana skala itu kalau kita dapat lihat daripada segi penjurian. Okey, dari yang saya hakimi adalah kategori Best Animation, Mobile Apps dan the Women Technopreneur. Jadi bila kita ambil kira tentang subjek konten, ya, memang konten tak boleh dipisahkan daripada teknologi dia. Tapi yang baru tahun ni, sebab sebelum ni juga saya pernah menjadi pengadil, adalah ada satu sektor untuk business model, sama ada dia sudah dipasarkan di luar sana atau tidak, ataupun sudah di-commercialize atau tidak. Jadi dalam segi ni kita tengok whether benda ni dah commercialize. So jadi keputusannya nanti tentang winners bagi kategori kami. Zul dan masyarakat di luar akan dapat melihat yang bezanya winner tahun lepas dan winner tahun ini adalah sama ada mereka sudah dikomersialkan, ya. And I know Zul bertanya tentang realitinya di sini dan di luar sana macam mana. Jadi bila kita dah, you have to get real. Kalau kita seronok aja produce sesuatu yang cantik tapi tak ada siapa nak lihat atau guna atau apply itu atau tonton. Tadi, ya, sampai kepada pengguna. Exactly. Ya, dari kategori saya sampai kepada penonton. At the end of the day dia pasal rating. Zul pun tahu this is a station, ya. Jadi tak ada point kalau orang tak nak tonton. Jadi you kena kreatif, it has to be great, dan juga dia kena dibalancekan dengan adanya pengkomersialan. Sudah dijual dan ada antara kategori pemenang kami dah menembusi pasaran luar pada Malaysia. Baru dia berani masuk bertanding. Jadi saya rasa tu agak menarik. Sebab dia bukan work in progress. Dahulu. Yes, dia dah ada proof, dia hantar dan dia sudah beroperasi lebih pada 5 tahun, dan untuk kali pertama kelihatan menarik, peserta ni is very interesting sebab dia tak WIP. So ini adalah perkara-perkara baru yang kami dapat observe pada tahun ini. Okey, saya nak berhenti lihat seketika dahulu, tapi kalau kita bercerita mengenai platform NEF yang digunakan dan juga apabila kita bercerita mengenai kategori itu, sudah pasti kita bercerita mengenai bagaimanakah daya saing yang sudah sedia ada. Kita bercerita tadi daya saing sudah ada, tapi bagaimana ini dapat bukan setakat di tahap itu saja tapi dapat dikembangkan lagi, dan bagaimana daya saing itu bukannya datang daripada dana, bukannya datang daripada inisiatif semata-mata, tapi datangnya daripada kreativiti dan juga inovasi daripada mereka itu sendiri, daripada bawah sendiri. Itu mungkin kita dapat bincangkan, dapat kita tengok satu-satu selepas ini. Kita berhenti lihat seketika dahulu, bertemu lagi dalam agenda Awani selepas ini. Bertemu lagi kita dalam agenda awal ini. Kita masih bercerita mengenai pengiktirafan usahawan Bumi Putra khususnya dalam bidang ICT, kerana anugerah ICT NEF Awani buat kali ketiganya bakal berlangsung pada 13 Disember depan. Dan dalam pada itu juga, sebelum menuju ke majlis anugerah, kita akan ada rancangan The Pitching di mana mereka yang telah tersenarai di senarai pendekkan sebagai calon akhir bagi beberapa kategori, 13 kategori dalam anugerah ICT NEF Awani kali ini akan ditemu ramai, dan kita dapat melihat bagaimanakah mereka menjawab soalan dan sebagainya dengan para juri semua. Itu antara lain yang menjadi tanggungjawab kat saya juga di situ. Yes. Dan tadi kita jadi kita bercerita mengenai daya saing tadi sebelum kita berhenti rehat. Kerana seringkali kalau kita bercerita mengenai sesuatu majlis anugerah itu, ianya mungkin satu platform yang paling mudah untuk mengetengahkan produk, mengetengahkan perkhidmatan dan juga mengetengahkan juga usahawan itu dalam platform promosi itu. Akan tetapi bagaimana kita menilai ini adalah platform daya saing dan juga melihatkan bahawa usahawan teknologi, usahawan ICT di negara kita ini ada pemacu, ada drive-nya yang tersendiri. Dan atas aspek itu bagaimana kita menilai, kalau kita kaji apa yang drive mereka dan juga bagaimana daya saing yang kita mahukan, adakah mereka berada di landasan yang betul atau bagaimana? Ashran mungkin boleh menjawabnya. Saya rasa mereka berada di landasan yang betul. Seperti yang saya cakap tadi, apa yang kita dapat lihat dari tahun ke tahun, walaupun dari satu pandangan kita boleh lihat syarikat-syarikat yang self-disqualify diri mereka kerana tak nak masuk dalam anugerah kerana mereka rasa mereka tidak sampai lagi ke tahap itu. Tetapi seperti yang kita bincang tadi, kalau kita lihat dari segi perspektif yang berbeza, ia memberi satu dimensi yang baru di mana usahawan-usahawan kita telah meletakkan anugerah ini dalam satu kategori yang prestige, dan mereka ada yang berkata tahun ni tak masuk, nak tunggu tahun depan sebab baru dia rasa dia
Nak komersialkan lagi. nak komersialkan lagi, atau dia rasa dia boleh bersaing dengan para pencalon lain lagi. So itu saya rasa adalah satu proses yang positif dari segi di mana kita bermula dengan di mana kita lihat keadaan dan persepsi komuniti usahawan Bumi Putra di luar sana. Kalau kita bercerita mengenai industri ICT itu sudah pasti daya saingnya global, dan seringkali juga kita kalau kita bercerita bersama dengan pemain industri dan sebagainya, soal dana, soal insentif tu sering kali kita cerita. Dan tadi pun kita dah sebelum kita bermula pun Kak Zat mengatakan bahawa yang ini mungkin dapat dana lebih, mungkin ada insentif lebih dan sebagainya. Tapi saya rasakan bahawa apabila kita cerita mengenai inovasi dan juga kreativiti, adakah dana dan juga insentif itu menjamin sesuatu produk ataupun perkhidmatan yang berterdasarkan inovasi dan juga kreativiti yang baik? Dan apabila kita bercerita tentang platform Anugerah ICT NEF Awani, sudah pasti kita mencari yang terbaik itu sendiri, dan kita tahu juga profil syarikat-syarikat itu juga sendiri. Bagaimana dalam aspek ini antara dana, insentif dan juga kreativiti dan juga kualiti usahawan ICT di negara kita? Bagaimana kita menjawab dalam aspek itu? Okey, dari segi memang dulu masa industri ini baru bermula, memang kerajaan kita sangat menyokong inisiatif ini, dan dana dan bantuan kewangan lebih banyak daripada sekarang. Dan sekarang yang kita harus hargai adalah bagaimana kita produk tu kena commercial enough untuk menarik dana daripada pihak bukan bantuan. Ya, jadi walaupun ada juga dana dan sekarang ni dah jadi soft loan, maknanya kena bayar balik. Jadi sesiapa yang nak masuk dalam bidang ni, ni bukan free money. Jadi kena ada komitmen dari segi itu. Jadi tak boleh sebarangan. Dan juga saya harus juga katakan di sini, antara top 5 kita adalah syarikat yang tak pernah dapat dana. Jadi bila saya pun usaha juga sama dengan Cik Ashran. Jadi bila kita pakai duit sendiri tu, dia punya perit dia tu, peluh dia tu lebih banyak, Zul. Jadi setiap every susah dollar counts. Tak boleh nak cerita lah. Ya, tak boleh nak kita cerita. lihat juga dalam perbualan saya bersama dengan usahawan ICT yang lain, ada yang mengatakan bahawa betul, kita dana, insentif semua ada. Yes. Akan tapi kita masih bercerita mengenai perkara yang sama, ekosistem, bagaimana kalau cerita usahawan ICT ni semua kita perlukan cash ataupun dana yang cepat untuk rolling dan sebagainya. Kerana kita tidak boleh menunggu sampai 2-3 tahun untuk dapat untuk dapat. Jadi bagaimana, saya rasa Anugerah ini satu platform yang baik juga, dan NEF juga ada platform dialog-dialog dan sebagainya. Kehadapan itu bagaimana kita melihat dalam isu ini dan juga dalam isu keusahawanan ICT ini? Dari segi ekosistem itu ia masih satu aspek yang penting. Dalam pembangunan mana-mana industri pun, ya. Dan saya rasa ia lebih penting, terutama sekali saya baru balik cerita daripada Silicon Valley juga baru-baru ni, dan apabila kita berbincang mengenai ekosistem, dynamics perbincangan itu berbeza sedikit daripada apa yang kita bincang dahulu. Bila kita bincang dahulu, kita cakap kata kena bagi dana. Dahulu ni bila? Dahulu ni kira 3 tahun, 4 tahun. Sama kalau dalam bidang ICT 3 tahun tu macam dah lama. Macam satu kurun rasa. Okey, terus. So dari segi ekosistem, bila kita lihat kat sana, ia lebih memang dana penting dan sebagainya, tapi dari segi konektiviti hubungan, ya, konektiviti hubungan yang dapat membantu usahawan untuk mendapat jalinan agar perniagaan mereka dapat pergi to the next level. Correct. Kan? So yang itu kita kekurangan di sini. So kita dah melalui fasa di mana dana, sistem sokongan lain yang telah disediakan, tapi di mana kita hendak pergi ke hadapan sekarang adalah sistem atau ekosistem di mana rangkaian dan hubungan itu lebih mantap. Dan ia memerlukan pemahaman bukan setakat daripada pihak usahawan saja, tapi juga di pihak syarikat ataupun hubungan yang kita berinteraksi. Dan ia amat jelas sekali apabila di Silicon Valley, di mana kalau saya sebuah syarikat yang membuat aplikasi untuk supply chain atau untuk retail market dan sebagainya, terdapat channel-channel di mana hubungan dapat disambung dan kepada retail chain outlets yang ada di luar sana. Dan itu memudahkan dari segi proof of concept, dari segi rolling out untuk market dan sebagainya. Dan bila ada itu, untuk mendapat dana ke level yang seterusnya menjadi lebih senang.
So itu saya rasa dari segi fasa yang kita akan lalui ke hadapan. Kita dah ada yang sebagainya dan ke hadapan adalah dari segi aspek itu dan saya nak ingatkan walaupun selalu orang dengar perkataan ekosistem tapi kita kena faham dari segi dynamics ekosistem itu berbeza daripada dahulu dan sekarang. Okey, kita nak sambung perbualan itu selepas ini. Kita nak berhenti rehat seketika dahulu bagaimana yang dipelajari di Silicon Valley itu boleh kita terapkan juga di Malaysia, di luar Malaysia ini, dan itu perbincangan kita selepas ini dalam agenda awal ni. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey, betul kita dalam agenda awal ni. Ashran tadi menyebut mengenai ekosistem tu selalu kita dengar. Dan kalau di Silicon Valley, dynamic ekosistem itu yang diperlukan. Connectivity dan sebagainya. Hubungan jaringan dan sebagainya. Dan kalau kita bandingkan dengan itu, saya masih ingat lagi kalau 3 tahun lepas, 2010, kita pertama kali bersama dengan calon-calon anugerah ICT NEF Awani pada ketika itu. Dan di situlah mereka bertemu buat pertama kali dan merasakan bahawa jaringan itu perlu dilakukan menerusi platform anugerah ICT NEF Awani itu sendiri. Jadi dalam aspek itu bagaimana dinamik di Silicon Valley itu dapat dipinjamkan dan dapat diterjemahkan dekat sini, dan bagaimana anugerah ICT NEF Awani itu mungkin satu dinamik ini sudah ada di situ. Dari segi secara peribadi dan dari segi inspirasi daripada lawatan ke sana, saya rasa kita perlu push the limit sikit lagi. Kalau dulu jaringan di antara satu usahawan dengan usahawan yang lain yang dapat mungkin dari segi ini, di mana kita nak push the limit is syarikat-syarikat korporat dan sebagainya melihat usahawan teknologi sebagai satu tool di mana mereka dapat leverage off. Kerana that is that's happening dekat Silicon Valley. Mereka lebih terbuka dari segi kalau nak cari sesuatu penyelesaian, dia tanya ada tak usahawan kat luar sana yang buat benda ni. Datang terus. Datang kat sini. Kan? Whereas kat sini kita usahawan datang datang nak menjual kata tak apalah saya buat sendirilah. Betul. Okey, mungkin boleh nama kat saya. Macam kita tak boleh work in silo anymore. Dunia ni sudah berubah dan kita kena back to connecting the dots, macam yang Ashran kata tadi. Kalau macam saya pun, if I'm working on something, saya tahu Ashran ada produk dia sendiri. Saya kata, Ashran, mungkin I boleh kerja dengan your company for this. Jadi immediate solution saya, sebab saya kenal Ashran, saya boleh it's really about that. Jadi kita kena melebarkan lagi kita punya jaring, and kita kena it's a connecting to kawan-kawan kita yang buat benda yang kita perlu. Itu sangat penting. That frame of mind, saya rasa critical sekarang ni. Have to. Dan bagaimana kita melihat anugerah ICT NEF Awani ini untuk tahun ketiga ni? Kehadapan tu bagaimana yang kita terjemahkan? Mungkin kita akan tahun ke-5, tahun ke-10 dan sebagainya. Akhirnya nanti bagaimana, Ashran, kalau kita melihat, kerana kita pendedahan tu kita dah buat, lakukan dan sebagainya, tapi mungkin sesuatu yang benar-benar jaya mungkin bermula di anugerah ICT NEF Awani. Pandangan Ashran masa akan datang. Memang harapan kita nak lihat sebuah syarikat yang dalam komuniti NEF Awani ini mencapai satu tahap di masa hadapan yang dapat dibanggakan, bukan mungkin secara regional saja atau di Malaysia, tetapi secara global. Tapi apa yang saya dapat lihat dalam 3 tahun perjalanan kita dalam NEF Awani ini adalah tiap-tiap kali kita habis satu fasa atau satu tahun dari segi program anugerah, kita akan dapat satu inspirasi yang baru untuk tahun yang akan hadapan. Dan ia selalunya berlaku dalam proses penganjuran program itu sendiri. Correct, yeah. Dan kita akan dapat satu ilham yang baru yang kita kata, tahun depan this is what we're going to do untuk ni, and it's been consistent. Dari tahun pertama ke tahun kedua ke tahun ketiga, kita ada aspirasi kita, tetapi apa yang konsisten adalah dari segi ilham dan ni selalunya tertimbul dalam perjalanan penganjuran program ini. Dan ada program NEF Awani The Pitch nanti. Dan kalau dalam setiap aspek ini, kalau kita bercerita mengenai keusahawanan ICT dan teknologi inovasi ini,
kita seringkali bahawa merakyatkan ataupun memasyarakatkan inovasi dan kreativiti itu penting kerana akhirnya nanti kita tidak mahu ianya menjadi satu kelompok-kelompok tertentu sahaja yang bercerita mengenai perkara ini. Betul. Kita mahu lebih ramai lagi usahawan ICT yang di luar sana. Dan pendedahan di platform Astro Awani ini satu perkara yang penting, dan juga mungkin dalam program The Pitch tahun ini mungkin apa yang kita boleh nampaknya di situ, dan bagaimana sebenarnya ia boleh mendekatkan juga lagi masyarakat yang di luar sana yang mempunyai impian dan juga memiliki idea dan juga cita-cita sendiri dalam bidang ICT, mungkin dapat terus berminat dan sebagainya. Macam kata Ashran tadi, bila kita buat season sebelumnya, next year jom kita buat sesuatu yang lebih menarik. Dan bagi saya NEF Awani Award ni macam awet muda untuk saya, sebab saya selalu kena stay relevant, up to date. Kalau tidak saya ketinggalan zaman. 3 tahun ketinggalan. Maksud saya macam awet muda lah. Check dengan anak-anak saya ataupun Jadi back to rancangan The Pitch ni, macam kata Zul tadi, kita nak buat masyarakat kita di luar sana tak takut dengan teknologi, tak takut nak be creative, dan katakan you tak boleh macam not very digitally you boleh buat storytelling. Jadi insyaallah rancangan The Pitch ni adalah sesuatu ilham baru, dan kita akan cover yang bahawa mereka yang dalam industri ICT ni sebenarnya is like seperti Zul dan saya, like you and me, they are actually quite normal people, tapi dengan idea yang a bit berbeza dan berani untuk try out. You have to be brave. Kita kena berani dan jangan takut dengan anything technologically driven. Jadi nak cerita banyak-banyak nanti orang tak nak tengok So tunggu dan lihat. Dan bagaimana akhirnya itu kita nak dapatkan bahawa dalam 1 minit ni bahawa teknologi itu milik kita semua, dan kalau di Silicon Valley itu sendiri mungkin mereka boleh dapat teknologi paling hebat dan sebagainya, tapi ini tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak dapat digunakan dan tidak dapat menjawab persoalan masyarakat yang terbanyak itu. Ashran, dalam 1 minit bagaimana akhirnya tanggungjawab kita di Malaysia juga? Hazrat, itu penting. Itu dari segi minda dan dari segi persepsi usaha-usaha di luar sana. Apa-apa yang kita hendak develop, kita kena fikir apakah masalah yang nak diselesaikan. Kalau tidak, itu shock sendiri saja. Dan kalau anda juga boleh mengambil peluang dan juga mengambil bahagian juga dalam anugerah ICT NEF Awani pada kali ini, di mana ada 7 kategori dalam bidang teknikal dan juga kreativiti juga di situ yang dinilai oleh para panel juga, tapi anda juga boleh ada kategori suka ramai ataupun kategori yang anda boleh turut serta untuk mengundinya di juta kalau tidak salah saya. Ya, saya. Dan anda boleh turut ke juta dan mungkin dapat mengundinya di situ untuk beberapa kategori, 5 kategori kalau tidak silap saya di situ, dan anda boleh terus ke sana. Dan sekian saja, terima kasih Ashran, terima kasih Kak Zai kerana bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Jika ada sebarang pandangan ataupun cadangan, hantarkan kepada kami di Facebook atau Twitter Astro Awani, ataupun boleh terus mengikuti kami di di YouTube, di Instagram dan juga di astroawani.com. Sekian saja agenda Awani. Kita jumpa lagi malam esok. Thank you. Thank you.